Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Subtopik bagi bab ini ialah 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan, 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, 9.3 Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka, 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu, dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Antara rombongan merdeka ke London, Wakil Raja-Raja Melayu, Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Said Muhammad Said, Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud, Wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, H.S. Lee, Dr. Ismail Abdul Rahman. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. British, Ahli Majlis Eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perwakilan Tanah Melayu menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957, berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri, dan Perkhidmatan Awam. Sambutan bersejarah. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui Perjanjian Kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir Melaka melaungkan merdeka dengan bergemuruh. 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti yang berikut. Memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu, memberikan cadangan terhadap Perlembagaan Persekutuan sebagai unit tunggal, bebas, dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing, mencadangkan satu jawatan bagi Ketua Negara iaitu Yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan Pegawai Negeri, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Lord Reid, Sir William Ewart Jennings, Sir William Meikle, Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Hamid. 9.3 Langkah pembubaran Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Langkah pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan yang dipertimbangkan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Soal kewarganegaraan, Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengotakkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Langkah kedua, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Ketiga, reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu mengedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Dato' On Jaafar daripada Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan.
Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin dan V.T. Symbanton berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat daripada draft perlembagaan. Hasil pindaan disembah berkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGilvray bagi pihak Baginda Queen Elizabeth II di King's House, Kuala Lumpur. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pertama, pengalaman raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Kedua, kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Keempat, kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Kelima, kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi.